wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nawaitu sunnatan i'tikaf fi hadzal masjidillah ta'ala. Yang kami hormati Fadil Mukarram Ustaz Haslim Bahrain, dan juga kami hormati Fadil Ustaz Dr. Muhammad Izhar, dan juga Ustaz Syed Nur Hisham Padang. Muslimin muslimah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam yang permai seperti ini sama-sama untuk kita mengkaji dan juga mencari sifat-sifat syurga, yang mana antaranya adalah bidadari. Itu sebab saya tengok ada buah-buahan, jarang orang ni ada buah-buah dekat atas meja ni. Mungkin boleh sambil makan, bismillah. Dan untuk kita mengkaji sifat-sifat syurga, dengan keimanan ini kita berangkat untuk menjadi ciri-ciri ahli syurga. Lebih lagi tajuk kita pada hari ini, wahai isteri, kau bidadari syurgaku. Itu yang saya tengok panelis kita pada hari ini semua pakai jubah. Saya rasa tak berani nak pakai baju kurung pasal tajuk dia isteri bidadari syurga ni, pergi Singapura bang ni, hati-hatilah ya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, sebagai pembuka tirai, sebagai mukadimah, saya ingin bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz Haslim. Sebenarnya saya nak tanya soalan ni, ada orang ya, Ustaz Syed Nur Hisham dia suruh tanya, Ustaz Haslim, agak-agak kalau ada bidadari di Singapura menunggu, Ustaz Haslim okey tak? Dia suruh tanya semula-mula, tapi saya tak berani nak tanya soalan tu. Jadi sebagai membuka tirai Ustaz, apakah sifat-sifat bidadari? Siapakah itu bidadari? Sebagai membuka tirai mungkin kita ingin perkenalan. Moga-moga hati orang yang beriman, pencalon-pencalon syurga terbuka, berangkat untuk menjadikan akhlak dan juga kepribadiannya sehingga menggapai keimanan kita terhadap bidadari tersebut. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Mujahan, selaku moderator forum kita pada malam ini. Usia sahabat-sahabat rakyat gandengan panel, wahai isteri kau bidadari syurgaku, Al-Fadhil Ustaz Dr. Izhar Arif dan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham, pengurusi dan ahli dan kuasa takbir Masjid Al-Rawdah, khususnya barisan kepimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Ahli panel malam ini 3 orang from Malaysia, made in Malaysia, yang dikawal oleh Kapten Singapura. Itu dia akan kawal kami, dia akan cakap seorang 10 minit sehingga pertama. Jadi saya mukadimah dengan ayat Al-Quran itu dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-55 hingga 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Pada riwayat ini
Kita pernah dengar tapi kita tak rasa seronok sebab kita tak faham understanding the meaning of ayat. Sebab tu nilaian iman kita bila baca Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, tak gemetar hati kita, tak takut dengan Allah. Kita buat majlis tilawatul Quran, peringkat zon, peringkat negeri, peringkat sekolah, peringkat masjid. Kita seronok dengan suaranya yang lunak tapi tak faham maksud yang sebenarnya. Kalau kita faham ayat ini, sudah tentu semua orang akan bercita-cita untuk menjadi dan mengganding diri mereka di atas muka bumi ini orang yang cukup terbaik dan tidak berani walau sesecond sekalipun nak buat benda maksiat dan mungkar. Sebab golongan yang dikatakan bidadari inilah mereka yang akan menemani teman-teman mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Katsir ada sebut dalam ayat ini macam mana bidadari dia berkata kepada temannya ataupun yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila diberikan kepada mereka seorang lelaki ataupun pasangan mereka, maka apa kata dia? Ibnu Katsir riwayat menceritakan tafsirannya. Dia kata, demi Allah, aku tidak pernah melihat di dalam syurga ini sesuatu yang lebih baik daripada dirimu abang. Apa pertama dalam ini? Dia kata, wallahi aku tak pernah lihat dalam surga ini sesuatu yang paling baik melainkan engkau, hai sayang. Tidak ada dalam surga ini sesuatu yang lebih ku paling cinta melainkan dirimu. Ini baru kata-kata bidadari. Cuba bayangkan ini. Baru bayang, bukan suruh gila bayang. Bayangkan kata-kata dia. Tidak ada dalam surga ini sesuatu yang lebih ku cintai daripada dirimu. Alhamdulillah, aku memuji Allah yang Dia telah menjadikan kamu untukku dan menjadikan aku untukmu. Itu statement bidadari dalam surga. Aku nak cerita tentang perkataan. Tajuk kita malam ini, isteri kaulah bidadari syurga tu. Agak-agak statement seorang suami macam tu ke? Ataupun sebaliknya? Ataupun agak-agak seorang isteri macam itu ke statement dengan suami dia? Semua orang dia fall in love. Betul atau tidak? Kadang-kadang ada tingkatan-tingkatan loving dia. Oh my darling, you give me money, yes, you are my darling. Ya, contohlah, darling sungguh, guling-guling macam tergiling. Ini contoh. Soalan apa dia? Kata-kata. Sebab itu dalam Quran yang menyebut ayat maksud daripada Allah kata dalam Quran, kita buatlah bidadari sikit lah. Contoh dari ini panjang ni, dia kena buat ceramah khas tentang bidadari. Ya, betul atau tidak? Ya. Ayat yang bermaksud tadi, dia kata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabb kamu yang mana lagikah yang kamu dustakan? Itu segi mafhum dia. Yang mana di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yakni penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula pernah disentuh walau oleh seekor jin. Jin seekor itu seorang, pula seekor lah. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
Allah kata sekalian, itu tuan-tuan tak nampak sangat. Ini cerita bidadari tak faham lagi. Disebutlah dari sahabat, dibayangkan sifat bidadari tubuh badan dia, dia perawan. Dia perawan. Dalam bahasa muda, orang masih muda. Lingkungan tak lari bawah 33 tahun. Kemudian pula yang paling sonok dan sabar, yang agak punya dari sahih sebut, ya, dia punya betis dia akan nampak gebu, gebu betisnya. Tengok belah jadi ubat tengok. Allah elok nak balik dan kencing balik. Putih gebunya sampai nampak transparent. Dia punya kulit tu kita boleh nampak darah-darah berjalan. Urat-urat tadi. Dia clear. Yang paling dahsyatnya pada bentuk tubuh badan dia. Dalam bahasa Arab kata syurga ni yang betul lah. Ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at. Jangan duk bayang dekat dunia ni, memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Dan benda ni hanya diberikan kepada penghuni syurga Allah. Hanya diberikan kepada mereka yang tidak mendatangi Allah dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Maka kena jaga benda. Tajuk memang mudah, tapi kita nak bagi tentang soalan tentang bidadari. Cuma nak bagi tentang sekalian, nilaian seorang bidadari itu adalah amat cantik. Berbalik kepada dalam bahasa kita, isteri kau lah bidadari syurga aku, suami kau lah bidadari syurga aku. Maka nak cerita apa dia, dari sudut keterampilan pasangan tadi itu amat dipentingkan dalam hubungan rumah tangga. Sebab itu dalam bahasa mudah, bidadari syurga kita yang di dunia ni ialah apa dia, iaitu setiap mereka yang bernama isteri yang soleh. Idza nazarta ilaiha sarratka. Di syarat-syarat dia isteri yang soleh. Nak jadi isteri bidadari, suami dekat dunia ni, idza nazarta ilaiha sarratka. Tuan-tuan, ini orang kata ustaz ni ceramah orang perempuan yang kena perempuan sampai orang lelaki. Nanti dulu ada lagi 2 panel. Apa bro? Apa maksudnya? Perempuan yang beristeri baik apa dia? Iaitu apabila kamu lihat pada dirinya sarratka, menggembirakan kamu. Apabila kamu tengok muka isteri kamu, gembirakan kamu. Mana faham? Balik cek tengok muka isteri tadi. Tengok muka mak juga tak? Tengok muka mak ni, Allah, macam dukung bermasalah. Asal balik aja meromot. Asal bapak balik meromot. Yang bapak sama juga, asal mak ada meromot. Maka di sini something ada problem dalam rumah tangga yang memang takkan lahirlah orang kata syurga di muka bumi. Jadi nama sekalian, secara ringkas mukadimah 10 minit ni tak kontrol masa. Nama sekalian, nak jadi penghuni syurga di akhirat kelak, kena tengok bagaimana penghuni di atas muka bumi. Sebab Imam Al-Ghazali membayangkan apa dia? Dia kata, apa kita sebut? Cara hidupmu di dunia ini adalah bayangan hidupmu di sana. Understand? Apa cakap tu saya ni, dia dah pun pulang kan? Cara hidupmu di dunia ini adalah bayangan hidupmu di akhirat sana. Dia tak faham ni. Maknanya kena jadi orang yang baik atas muka bumi. InsyaAllah. You don't be sad, don't worry, everything you get it. You don't be sad. Nampak tak? Ini contoh. Tapi kalau dekat dunia, solat pun tiada, mana nak dapat bidadarinya.
Kalau pakaian tak jaga, mana pula bidadarinya? Kalau puasa tak tentu halal, tiada bidadari di sana. Oh naya. Nampak kan? Ada contoh muslihat. Maknanya tajuk cantik dah, kita akan kupas lagi. Orang lelaki nak harapkan bini dia, isteri dia bidadari syurga, ia pun tak tentu halal. Kita maaf, memang confirm takkan dapat. Sebab kadang-kadang disebut dalam hadis, sebutlah hadis sahih. Dia kata pada dia, agama isteri ni dilihat pada agama suami ni. Perangai isteri ni tengok macam mana perangai suami ni. Kan? Untuk pastikan dapat. Yang berlanjut daripada kami, yang pertama daripada saya, Musafir Bahrain, USB, nantikan. Lepas InsyaAllah, tabarakallah. Jazakumullah khair jazak Ustaz Haslim atas mukaddimah tersebut. Ya tuan-tuan rahmatullah, itu baru mukaddimah, belum masuk tajuk lagi ya. Kerana mukaddimah kita ni sangat penting untuk kita mempunyai dalam hati kita siapa tu bidadari. Kita berpijak di bumi yang nyata ni, asyik tengok keindahan dunia sampai lupa akan iman kita tentang apa yang Allah janjikan kepada kita terhadap bidadari. Antara lain tadi yang kita dapat sentuh, Al-Fadhil Ustaz menyentuh bahawa bidadari ini tidak pernah disentuh mana-mana. Tak pernah orang lihat, dia pun tak pernah cakap cinta kepada sesiapa, tak pernah. Hanya kepada suaminya. Jadi kalau kita berhasrat sangat-sangat mendambakan satu bidadari di syurga, mari kita dengarkan seterusnya insyaAllah dan lakukan ibadah-ibadah. Di antaranya Imam Al-Qurtubi menyebut melakukan ibadah solat tahajud sebagai mas kawin untuk mendapat bidadari. Tuan-tuan, mari sama-sama kita dengarkan daripada Ustaz Dr. Muhammad Rizal. Ustaz, selalu orang sebut asyik bidadari je. Kita ni yang muslimah ni tak pernah ke ada bidadara ke. Lepas tu kita ni jadi apa? Jadi madu ke, dimadukan ke, dekat sana rasa jealous ke, cemburu ke, kita jadi ketua bidadari ke. Cuba ceritalah sikit Ustaz, apalah tempat kita isteri-isteri yang salihah, yang di dunia dah segala-galanya berkorban untuk agama Allah. Boleh Ustaz beri pencerahan sebagai motivasi kepada bidadari-bidadari di dunia ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Tuan Moderator, Ustaz Moderator kita, sahabat-sahabat panel, Ustaz Haslim, Ustaz Syed Hisham, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar lemau. Saya di semalam di Johor. Jadi suara orang Johor kuat. Jadi orang Singapura dengan Johor lebih kuat. Jadi harap-harap boleh buat juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barulah suara yang tak keluar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang yang beriman syurga. Dan syurga ni kalau kita lihat, Ustaz Haslin ada sebut sedikit tadi. Apabila Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya tentang syurga, wahai Imam, bagaimana bentuk syurga? Jawab Imam, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khattara ala bibalil bashar. Apa maksudnya? Syurga ni tuan-tuan dan puan, mata tak boleh nak bayar, nak cerita dengan mata tak boleh. Kalau tengok macam tak percaya lah tuan-tuan dan puan. Kalau kita pergi ke Karabi, Ustaz Haslim baru balik Karabi. Dia balik Karabi, dia buat maksiat, dia pergi Mekah buat taubat. Karabi ni tuan-tuan, apa yang tak ada, tutup mata nampak juga. Tapi dia pergi dengan isteri lah, dia pergi dengan Puan Mahaya, dia pergi dengan Ustaz Syed, sama kan? Dia tak pergi taubat lagi. Lepas ni nak pergi umrah. Saya pergi dah Karabi, pergi syuting.
Tapi ya Allah tuan-tuan, kita rasa duduk dalam ya Allah cantiknya air tu nampak ikan jalan. Allah, syurga hebat lagi. Tuan-tuan, nak cerita bagi tentang syurga. Syurga ni tak boleh nak cerita di mata. Kita tengok cantik dah dekat dunia ni, tapi dekat akhirat dalam syurga lagi hebat. Allah. Ni saya nak cerita, saya cerita selalu tuan-tuan. Saya pergi rumah seorang hamba Allah, orang kaya dekat Malaysia. Saya pergi rumah ni, seorang Tan Sri. Kita dipanggil, dia orang kaya, alhamdulillah, rezeki dia besar, rezeki dia banyak, alhamdulillah. Tapi yang bagus, dia seorang kaya yang tidak lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang kaya yang datang masjid. Kita tak kaya, miskin, papa kenana, berlagak tak datang masjid. Tu sibuk nak masuk syurga. Tak. Bila nak tanya tuan-tuan, kita pergi rumah dia, kata ustaz, marilah datang rumah tuan-tuan. Ustaz datang bagi tazkirah untuk keluarga saya ni. Habis adik-beradik datang, anak saudara datang, marilah. Allah Akbar tuan-tuan, saya pergi. Saya pergi rumah dia naik atas bukit. Naik atas bukit, pagar dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya rasa pagar saja dengan kipas dia lebih kurang tinggi besar. Pagar besar, masuk Allah. Kereta mewah sudah. Kereta merah Lamborghini. Kita mula-mula tak tahu panggil Lamborghini. Rupanya Lamborghini. Ya, ni semalam kat Kuala Lumpur accident pula, harap-harap bukan yang Singapura punya tak. Singapura punya accident bakar tengah jalan. Apa kerja dia? Apa yang orang buat sebenarnya dengan kereta tu? Harga juta tu. Accident tengah jalan dekat Johor 2-3. Allah, saya kata saya bagi aku sedikit pun tak boleh. Ni malam berlaku pula dekat Teruk, kat Damansara. Kereta Lamborghini warna kuning duduk atas. Apa tu macam mana dia buat kereta? Kereta tu ada, lepas tu ada lagi Maserati. Saya tak tahu apa kereta. Sehinggalah saya pergi ceramah dekat satu tempat, dekat Nazarul. Pergi tengok rupanya kereta yang dia ada orang apa, macam tombak tu. Kanan ada tombak, kiri ada tombak. Saya kata kereta apa ni? Kereta setan ke apa? Sebab dia ada tombak tengah-tengah itu. Bila kita tengok, kereta apa, nak tanya mana? Bila pergi ceramah dekat Nazarul tu baru tanya, Datuk ni berapa kereta ni? Murah ni Ustaz. Ustaz punya harga kita bagi murah. Berapa? 1.2 juta lepas potong. Lepas potongan 1.2 juta. Allahu Akbar, kata banyak kahwin seorang lagi. Itu baru bidadari tu. Kereta apa kena calon. Tak. Tuan-tuan buat bakar tengah jalan. Isteri tak terbakar. Tuan-tuan, saya pun masuk tengok kereta cantik lah. Tengok kereta pun cantik lah. Masuk rumah, buka pintu, adalah dia punya anak-anak tamu depan pintu. Terkejut saya tuan-tuan. Masuk tengok lantai tu, Allahu Akbar, ikan banyaknya. Bukan ikan kau jatuh. Tuan-tuan ingat tu, ikan jatuh. Itu rumah saya banyak ikan jatuh. Ikan keli jatuh apa semua. Ni ikan hidup duduk dekat bawah, berjalan di bawah. Orang kata lantai, ikan. Allahu Akbar, cantiknya. Lantai tu bawah dia ada kolam. Kita nampak ikan tadi. Sampai tengah semayang tuan-tuan. Kita semayang dekat ruang tamu tu semayang. Allahu Akbar, tak khusyuk semayang. Nak semayang macam mana? Allahu Akbar, ikan. Nasib baik orang tak nampak aku. Itu hebat iman. Nasib baik semayang ni bukan khusyuk tu, bukan rukun. Kalau tidak lama batal. Cuk ikan kacau tuan-tuan. Nak kata hebat, saya tanya tadi, kenapa, macam mana boleh buat? Dia kata, Ustaz, saya baca dalam Al-Quran, Allah sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawah, dalam syurga di bawahnya ada air yang mengalir. Kebetulan ada rezeki lebih saya buat untuk ruang tamu dia, Ustaz, nak rasa feel. Manalah tahu saya semayang dekat sini, saya dapat rasa saya nak masuk syurga. Ini pun dah nikmat masuk syurga. Lagi nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu saya tengok cantik tak tuan-tuan. Sampai tak pusuk semayang. Tengah bagi tazkirah, ikan. Nakkan sungguh ikan. Kalau boleh sebab aku tangkap tu buat goreng. Tuan-tuan buat. Pembuat pun. Nak kata orang kaya yang ada duit, dia nampak bagaimana yang Allah sebut. Itu pun tak sama macam itu. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Telinga nak cerita. Macam saya cerita kepada tuan-tuan, perempuan pelak lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan keluar ni, bila tengok dia punya lantai semua, nak cerita bagi telinga pun tak boleh mengerti betul ke cerita ni. Wala khatara ala bibal bashar. Syurga ni hebat sampai hati pun tak boleh nanti.
Begitulah juga apa nikmat yang ada dalam syurga. Nak masuk syurga, pastikan kita jadi seorang suami yang baik. Jangan jadi suami yang dayus. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ad-dayus. Lelaki yang dayus tidak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lelaki macam mana dayus? Isteri tak pakai tudung, dia adalah lelaki yang dayus. Sebab dia akan isteri tak pakai tudung. Isteri pakai tudung, suami pakai seluar pendek. Dekat luar, dalam rumah tak ada masalah. Dalam rumah nak pakai seluar pun tak ada masalah, tak nak pakai pun tak ada. Tapi pastikan cucu tak ada. Apa cucu bengong? Kenapalah tu aku tak pakai apa-apa ni? Dia kata, senang ustaz, selamat. Tak. Dekat luar dia pakai seluar pendek, isteri tutup aurat, dia pakai seluar pendek. Suami itu dayus sebab tak tunjukkan contoh yang baik. Isteri semayang datang masjid, hidupkan masjid, suami tak datang masjid. Suami itu juga dianggap sebagai seorang lelaki yang dayus sebab tak tunjukkan contoh pemimpin yang baik. Quran tidak baca, tak ajak anak-anak untuk solat di masjid, hidupkan masjid. Jadi oleh demikian nak masuk syurga macam mana? Maka tu sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Naba ayat 30. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapat kemenangan. Apa kemenangan? Kemenangan disebut oleh para ulama, iaitu kemenangan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bentuk syurga tuan-tuan? Allah. Saya masa baca ayat ini saya menangis tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, Allah buat cantik sungguh. Syurga ni dia tak buat pelik, dia tak buat macam kita masuk planet lain. Syurga sama bentuknya macam mana kita kat dunia, sifat ni. Maknanya dia indah, cantik, hebat, tapi fitrah sama. Kita masuk dalam syurga mengikut fitrah kita. Ada 3 fitrah yang Allah letakkan dalam syurga. Ni, ayat ni Allah sebut. Pertama kata Allah, hadaiqa wa a'naba. Kamu masuk syurga, kamu akan minat kepada kehijauan. Dalam syurga semuanya hijau. Allahumma salli ala Muhammad. Saya buat lasik dengan Prof Mahaya. Buat mata dulu saya pakai spek. Kalau tuan-tuan buka gambar saya yang lama, tengok dalam TV 1 ke TV 3 ke TV 9 ke TV Astro ke, saya pakai spek itu lama dulu. Kalau tengok yang tak pakai spek, itu yang baru. Jadi nak cerita lagi, masa buat lasik Pramaya kata, ustaz, banyakkan tengok yang hijau. Sebab hijau itu fitrah, dia boleh sihatkan mata insya-Allah. Bangun pagi tengok hijau, jangan bangun pagi tengok hitam. Ambil sompuk tengok, bengong otak kita sekejap. Ambil tengok yang hijau. Jadi tuan-tuan puan, dalam syurga semua yang hijau, cantik yang teramat sangat. Tenang. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia dia suka pada hijau. Saya tengok, saya naik rumah orang Singapura, mak angkat saya dekat Singapura. Saya pergi rumah dia, dekat balkoni tu dia letak, dia buat macam, mungkin apa? Kat Singapura ni nak dapat rumah bawah macam kami di Malaysia, payah. Nak beli mahal. Saya pergi rumah Tengku Fauzi, dia ada dapat rumah bawah, Ustaz Tengku Fauzi. Jadi saya pergi dekat rumah dia kat atas, dekat atas, dia buatlah satu balkoni kecil, dia buat ada taman-taman kecil-kecilan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kata, kenapa buat ni? Ya Allah, nak ada taman tak boleh, patut ni lah buat taman gitu. Tapi minum kopi. Allahu Akbar. Tengok, fitrah nak kepada kita. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, fitrah pertama nak kepada hijauan, itu sifat manusia. Sifat yang kedua, ini yang sifat yang disebut oleh pengurusi tadi. Hadaiqa wa a'naba wa qawa'iqa wa a'naba. Dalam syurga kamu akan dijaga dan dijaga oleh bidadari-bidadara. Allahu Akbar. Dalam ayat disebut bidadari, tetapi maksudnya juga adalah bidadara. Ramai orang tanya, ayat ni memang ayat 31 surah Naba. Kenapa orang perempuan tanya, ustaz, kenapa asyik orang lelaki aja? Dapat kami yang seksi-seksi kami macam mana? Allah makcik-makcik. Relax makcik, relax. Biar saya jelaskan. Orang lelaki, dia masuk syurga akan disambut oleh bidadari-bidadari. Siapa bidadari? Adalah isteri-isteri dia kalau masuk syurga.
Kalau isteri banyak buat amal ibadat, isteri banyak buat ketaatan, maka kata Nabi SAW, isteri mereka itu akan jadi ketua bidadari dalam syurga. Allahu Akbar. Ustaz, kalau isteri masuk syurga, isteri saya mati umur 70, tua Ustaz. Kok tak masuk tua kok? Dia tak masuk dalam keadaan muka tua kerepok, tak ada. Kita masuk muda macam Haji, tengok jangkuk pun putih, tapi tak tua lagi, nampak tu. Masalah, ada masalah hormon tu. Itu dari putih tu. Masuk syurga ni hitam, rambut hitam, muka hitam, muka putih. Muka hitam dah. Apa rambut hitam? Oh, hitam, handsome gila. Perut ni tak ada kucing pun ke depan ni. Doktor tengok sebelah tak ada kucing. Badan tegak tuan-tuan. Badan tegak. Keadaan tegak. Macam mana Nabi SAW tegak badannya. Dalam syurga kita tegak tuan-tuan. Isteri tengok, Allahu Akbar. Abah. Apa itu? Nak masuk syurga macam mana semayang? Mudah. Jadi nak masuk kena semayang tak? Jadi sambut isteri, abang. Orang Singapura panggil abang ke kanda. Kalau orang apa? India panggil apa? Nana. Orang Penang panggil. Oh tuan-tuan, taklah dia seorang ketua bidadari. Belakang tu ada lagi ramai bidadari tuan-tuan. Macam Ustaz Asri sebut tadi, pakaian mereka nampak faham tak boleh? Nampak ni urat-urat. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok naik kapal terbang. Tengok tak dia punya bidadari, pramugari. Kalau naik Malaysia Airlines, dia belok sampai lutut. Saya tak tengok, tertengok aja. Tertengok. Allah. Kadang-kadang tengok dia. Kadang-kadang penganjur ni dia ambil apa ni, stick nombor 1, nombor 2 gitu. Allah, dia nak ambil makanan, dia tetong di depan kita. Oh, tu pun pening kat kepala kita. Saya tak tengok, dia pujuk. Jadi memang tahu. Jadi tuan-tuan, itu tengok pun kita dah terlepas. Tengok isteri kita tuan-tuan pakai 70 lapis sudah, tapi masih nampak belakang ni penuh dengan wanita-wanita yang nak sambung kita. Dia angkat kita, tang. Oh, happy dia tuan-tuan. Ini bukan harimau tu. Ini maknanya angkat dia, happy kan kita, gembirakan kita. Jadi buat angkat apa ni, orang apa, disifatkan begitulah. Tuan-tuan, ambil kita, Allah, isteri kita tak ada, masa tu tidak ada jaga. Kau jangan pegang, ini bini aku, ini suami aku. Tak ada tuan-tuan. Masa tu dia orang belum sama-sama, dia jilat nama tu. Jilat tu. Dah suka. Dia buat suka. Bila apa benda buatlah korang tuan-tuan. Dalam suka tak. Lelaki ni boleh buat. Ustaz Hasif 70 jalan sekali. Sekarang satu je lah. Tuan-tuan buat, aku nak kita bagi dalam syurga. Lelaki disambut. Manakala lelaki ni pula, orang perempuan, dia akan dapat, katakanlah suami dia masuk, suami dia akan dapat suami dia sukuk nanti, mengikut nafsu yang dia. Katakan kat dunia dia nak, ya Allah, aku nak lah suami aku ni banyak bulu dada. Dekat dunia, bila kahwin, tengok malam pertama, Allah tinggalai dia bulu dada. Nak buat macam mana? Mana ada orang tanya masa tu tak awak ada bulu dada? Bapak berdua pun tak tenang. Tuan, kau lebat tak bulu dada kau tu? Tak ada tuan-tuan. Dia tak tanya malam pertama, boleh Allah tinggalai. Isteri tarik, dia tinggal selai. Dapat anak tarik. Masa depan gelap tuan-tuan. Dekat syurga tuan-tuan, suami yang sama datang, bulu dada mengikut cita rasa masing-masing. Nak banyak mana? Bersambung dengan sampel, boleh. Nak sambung dengan belakang, jalan. Sebab wakawa'iba atraba. Orang perempuan, dia punya tubuh dia cantik, dada dia besar. Kawa'ib atraba ni, atrab ni dia punya dada dia besar. Tuan-tuan nak tahu dada tu bekat, buah dada semua tu keluar air mata. Buah dada apa masalah tu? Al-Quran tu buah dadanya besar, tak ada kat dekat meja, tak keluar dekat pasar malam. Besar, punggung dia bulat,
Lelaki pun sama juga. Tegak. Lelaki, orang perempuan tengok keluar, ya Allah, handsome-nya. Tuan-tuan perempuan, itu dalam syurga. Wakat sendihaka. Yang ketiga, sifat manusia suka makan. Pertama, sifat manusia suka pada kehijauan. Yang kedua, suka kepada wanita, suka pada lelaki. Yang ketiga, suka kepada makan dan minum. Maka tuan-tuan perempuan, dalam syurga kau makan tanpa rasa puas. Makan, niat nak makan apa? Makan babi, silakan. Ada orang tanya, ustaz, saya nak makan babi, boleh ke? Boleh, bawa. Dalam ayat ni, wakat sendihaka, minum air arak, tak mabuk. Takkan jumpa ustaz Syed mabuk. Mas, hari ni jumpa kat mana? Tak jumpa ustaz Syed mabuk. Dia minum arak, tak ada. Dalam syurga semua minum arak, tak mabuk. Manis, bagaikan madu. Sedap, tak terhingga. Dalam syurga ada orang tanya, ustaz saya nak makan babi. Boleh tuan-tuan. Niat saja nak makan babi. Mak, babi depan muka. Kau nak makan apa? Rebus. Datang, rebus tuan-tuan. Dia dah siap masak, tak payah masak. Orang perempuan tak payah nak samak tangan. Tak ada samak pada tu. Nak golek, dia golek siap-siap. Makan. Nak babi sangat kan? Sibuk nak makan babi. Aku pelik betul banyak-banyak makanan. Kau cukuplah nak makan rimau ke, nak makan biawak ke. Ni babi juga. Contoh ubat. Jadi cukup sekadar itu. Semoga apa yang kita bincang, itulah nikmat dalam syurga. Lelaki akan dapat nikmat dia. Orang perempuan pun jangan risau, akan dapat nikmat dia. Makcik, apa khabar makcik? Makcik, gelok tu makcik, risau aku jatuh dia. Okeylah makcik, insyaAllah nanti makcik bila mati, mampu di dalam syurga, muda. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Terima kasih barakallahu fiik Ustaz memberi gambaran kepada kita bagaimana sifat syurga. Harap-harap inilah dambaan bagi setiap orang yang beriman pada Allah. Jadi tuan-tuan rahimahullah, kita dah dengar bidadari. Kita dah dengar bidadari yang merupakan isteri menjadi ketua bidadari di syurga dengan rasa tenang, dengan tidak ada sifat cemburu. Begitu nikmat di dalam syurga. Sekarang nak mencapai nikmat tersebut, Ustaz Nur Hisham, bagaimana Ustaz kita boleh tahu ciri-ciri mereka di dunia? Tadi saya tertarik dengan apa yang pada Ustaz Hasib menyebut. Imam Al-Ghazali, pandangan beliau adalah keadaan kita di dunia juga mencerminkan keadaan kita di akhirat. Jadi bagaimana ciri-ciri kita ni dekat dunia untuk mendapatkan apa sahaja yang tadi kita telah bayangkan tadi, Ustaz. Jadi boleh beri pencerahan khusus untuk ciri-ciri isteri bidadari di dunia dan di syurga, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dikasihi Fadil Ustaz Zahan, yang dikasihi sahabat-sahabat panel, Ustaz Haslin Al-Bollywood, Al-Fadil Ustaz Dr. Izhar Arif, datang kuasa masjid, muslimin, muslimat, calon-calon bidadari syurga yang ke atas, ada ke atas, yang kat dalam dewan. Assalamualaikum. Sebab tadi saya nampak ada dewan yang ibu-ibu tadi kan. Cuba angkat tangan yang dalam dewan. Assalamualaikum. Ada tu. Saya nampak pintu tu buka atau hujung. Yang hadir dalam masjid sekarang, para suami-suami, siapa yang isterinya di rumah sekarang memang bidadari dia di dunia ni, cuba angkat tangan. Tak ada yang angkat tangan. Tak ada yang angkat tangan. Yang memang rasa isterinya di rumah sekarang seperti bidadari, cuba angkat tangan. Betul. Mana tak ada. Siap. Sekali lagi, kali ketiga tak tanya. Siapa para suami yang ada sekarang isterinya dirasakan seperti bidadari kat dunia, cuba angkat tangan. Ya Allah, saya nak tanya panel dua orang.
Dua-dua orang panel dengan moderator, siapa yang rasa isteri di rumah memang sebagai bidadari dah kat dunia? Cuba angkat tangan. Saya menyaksikan memang dua orang sahabat saya ni, Ustaz Asli, Ustaz Ilham, memang suami yang romantik, Masya Allah. Musafir sekali dengan dia orang, ya, abang dah nak masuk sepadan Singapura dia. Alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin al-As, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Amr bin al-As bila dia masuk Islam, Rasulullah beri perhatian yang sangat baik pada dia. Rasulullah senyum. Kalau dia sampai, Rasulullah kata, pergi tempat duduk untuk Amr bin al-As. Rasulullah tanya apa khabar. Sehingga Amr bin al-As merasakan bahawa aku ni orang yang paling Rasulullah sayang. Sebab Rasulullah sangat-sangat beri perhatian pada Amr bin al-As. Sudah orang yang paling Nabi sayang. Lalu suatu hari Amr bin al-As nak test market. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, man ahabbun nas ilaih? Siapa orang yang paling Rasulullah sayang? Dia dah syok sendiri. Syok sendiri. Syok sendiri. Sebab Nabi sangat beri perhatian, senyum, tanya khabar Rasulullah. Siapa orang yang paling Rasulullah sayang? Jawab si suami yang hebat ini, qala Aisyah. Nabi sebut di situ nama isteri. Ya Allah, hebat seorang suami, boleh declare kat situ. Tapi Amr bin al-As kata, minar rijal, maksud saya lelaki Rasulullah. Abuha, ayahnya Abu Bakar. Ada sambungan panjang lagi hari itu. Cuma poin saya nak beritahu, Nabi merasakan Aisyah yang paling dicintainya menyebut, kita suami-suami, kalau kita duduk lepak-lepak sama-sama kawan-kawan kita yang lelaki sahaja, kalau ditanya siapa orang yang paling awak sayang, kita jawab siapa? Nanti Ustaz, mungkin jawab mak. Dia mak kita kena sayang sah. Mungkin jawab anak. Hebatnya Nabi Muhammad bukan dia kata isteriku, dia kata Aisyah. Tu pun Aisyah sendiri sayang tak sayang Nabi pada Aisyah, Aisyah masih jealous lagi. Kata Aisyah, orang yang paling aku cemburu, siapa dia? Khadijah. Walaupun Aisyah tak sempat bermadu dengan Khadijah, sebab lepas Khadijah wafat, Nabi kahwin dengan Saudah dulu. Lepas Saudah malu Aisyah tak pernah hidup sezaman bermadu. Kata Aisyah, orang yang paling aku cemburu ialah Khadijah. Sebab apa Aisyah cemburu pada Khadijah? Tak pernah jemput. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Aisyah selalu bercerita tentang arwah Khadijah. Ya Allah. Ada riwayat menyebut sehingga Aisyah komplain, Abang Mat ni sebut lagi nama arwah gajah tu. Gajah dah ada. Sehingga Aisyah komplain sampai begitu sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Khadijah. Para isteri yang datang malam ni, yang kat atas, yang kat belakang, yang dalam dewan, boleh tak balik malam ni tanya suami masing-masing, abang, kalau I mati dulu, you sebut tak nama I? Agak-agak suami jawab apa? Suami kata, I sebut nama you. Matilah cepat-cepat. Jangan ribet, I sebut nama you. Nabi sebut nama Khadijah. Nabi sayang pada Aisyah, tapi tak boleh nak melupakan Khadijah radhiyallahu anha. Nak jawab soalan moderator, bagaimana sifat bidadari syurga masa kat dunia dulu, cari sifat Khadijah. Para isteri, cuba contohi Khadijah. Para suami kena didik isterinya supaya mencontohi Khadijah. Jangan kita tajuk malam ni nak memberatkan para isteri. Suami dulu kena pikul tanggungjawab untuk mendidik isteri. Ayah dulu
mesti pikul tanggungjawab untuk didik anak-anak perempuannya menjadi bakal bidadari kepada bakal suaminya. Apa sifat Khadijah? Bila Aisyah tanya, Rasulullah kata, Jah, arwah Hajjah tu, Khadijah dulu ketika semua orang tak beriman kepadaku, orang kufur, dia beriman kepadaku. Dia percaya. It's about trust. Rumah tangga, kepercayaan. Kepercayaan Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya sepenuh hati. Isteri-isteri hanya kata, Ustaz, nak percaya macam mana? Handphone dia ada 3 lapis password. Password handphone, password WhatsApp, password Facebook pula. Nak percaya macam mana? Telefon bunyi dia lari masuk dalam tangan baru jawab telefon. Kepercayaan. Love is about trust. Kata Rasulullah, jika orang tak beriman, orang tak percaya padaku, Khadijah percaya seorang-seorang tu je pada aku. Bang, saya percaya. Ketika orang memerangiku, memulaukan daku, Khadijah berkorban hartanya untuk bantu aku. Sebab sacrifice, pengorbanan untuk suami dia. Dan daripadanya lah aku mendapat zuriat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tak pernah pesan, Rasulullah, saya mati nanti sebut nama saya. No, tak pernah pesan. Tetapi automatically Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat baginda. Ustaz suruh kami jadi macam Khadijah. Masalahnya suami tak jadi macam Muhammad. Ustaz Aziz suruh kami jadi Khadijah, suami tak jadi Muhammad. Macam mana kami nak jadi Khadijah? Stop blaming each other. Sekarang masanya untuk kita saling membantu. Suami kena bantu isteri untuk menjadi Khadijah. Isteri kena bantu suami untuk mencontohi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana caranya? Salah satunya macam malam ni, hadir ke majlis ilmu. Saya melihat di Singapura ni semakin meriah majlis-majlis ilmu. Ada ustaz dari Singapura sendiri, ada dari Malaysia, ada dari Indonesia, alhamdulillah. Ada dari UK pun ada, alhamdulillah. Dengan majlis ilmu inilah kita boleh melahirkan bakal-bakal bidadari syurga dan melayakkan kita para suami ini untuk memiliki bidadari di syurga dan sebelum itu di dunia lagi. Jadi bila kita kaji kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, tuan-tuan, bidadari di syurga nanti kat dunia ni sebenarnya dah terasa kebidadarian. Rumahnya menjadi syurga dah kat dunia ni. Suami isteri ada gurau sendanya. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, itu riwayat yang masyhur. Nabi Muhammad ada lumba lari kan? Semua kita tahu. Nabi Muhammad berlumba lari dengan Aisyah. Ustaz Aslim biasa tak lumba lari? Saya tak boleh nak bayangkan Ustaz Aslim lumba lari. Lumba lari dalam bilik, Masya Allah. Sunnah. Tak apalah, tak boleh nak lomba lari. Fikir dalam kepala Nabi bergurau serta dengan isteri. Tak boleh lomba lari, mainlah dia lain. Main letek-letek. Singapura panggil apa? Letek. Letek. Boleh? Biasa main letek-letek dengan isteri? Dia saja. Tak biasa. Balik malam ni letek isteri. Tentu suka. Oh, Nabi bergurau serta. Aku tak boleh nak berlari, aku main letek. Saya baru explore satu permainan baru. Main dukung-dukung isteri. Betul? Boleh buat balik ni? Ke ada risiko slip disc? Tak, dulu saiz S, okeylah tak dukung. Sekarang tak S dah. Tak apalah kalau agak-agak berat, dukung tu dekat tepi katil. Berat, lempar kata dia orang. Tak biar. Supaya Nabi sendiri ada gurau sendanya. Ya Allah. Barulah suami tak sabar-sabar nak balik. Balik kerja, balik site visit, balik meeting, jumpa customer, tekan minyak, nak ke mana? Nak balik rumah. Sambil madu kata, ini nak main apa Nak main apa Nak main apa? Ini nak main apa kat rumah? Di rumah itu yang menjadi hiburan.
Tak Sri sebut tadi, bukan di rumahnya balik tengok muka isteri, tengok muka anak, stres dia, tidak. Di rumahnya menjadi hiburan apabila mencontohi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Babul Ghusli, dalam bab mandi, Aisyah pernah menceritakan, aku pernah mandi wajib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tangan-tanganku merubuk-rubuk cebok air. Ya Allah, sunnah. Ustaz biasa mandi wajib dengan isteri. Apa boleh nak jawab? Ha? Tak biasa mandi wajib dengan isteri. Tak biasa. Tapi pernah, ngakulah. Tapi pernah. Saya tengok gaya ustaz ni kalau mandi wajib dengan isteri, lepas mandi wajib tu kena mandi wajib ulang sekali lagi kan. Tak benda halal tuan-tuan. Tak, sebab ada orang dia bahas bila kita ni nak ikut sunnah, nak ikut agama, kita ni kena serius. Jumpa isteri pun subhanallah, subhanallah. Tak, ada hiburannya, ada kurang sendanya, sehinggalah di dunia ini telah menjadi syurga kepada kita. Ya Allah, dia kaya ke, dia miskin ke, dia pangkat besar ke, dia pangkat kecil ke. Kata seorang ulama Syekhul Islam, ana jannati wa bustani fi qalbi, aynama ruhtu fahiya ma'i la tufariquni, ana qatli syahadah, ana habsi khulwah wa qatli syahadah, wa ikhraji min biladi siyahah. Aku syurga aku dalam hati aku, di mana-mana aku pergi syurga ni ikut dia aku. Ya Allah, kata ulama, supaya kita, kalau kita miskin, isteri kita miskin, tapi kehidupan kita penuh dengan keberkatan, kita dah rasa syurga. Kalau kita kaya, isteri kita kaya, kehidupan kita penuh keberkatan, dah rasa syurga dunia dan akan membawa ke hari akhirat insya-Allah. Kalau kita kaya tapi tidak ada keberkatan, kat dunia neraka dah. Kalau miskin, tak ada keberkatan pula, lagilah teruk. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk menampakkan ilmu kita, mencontohi Rasulullah, mengenali para isteri Rasulullah dan mencontohinya dalam kehidupan Allah. Allahuakbar. Barakallahu fiik Ustaz. Jadi secara ringkas, gambaran kita di dunia ini merupakan ciri-ciri untuk kita mendapatkan syurga Allah, dan juga sifat-sifat kita di dunia, bagaimana kita melayari bahtera kita sebagai suami dan isteri. Moga-moga itu menjadi penyebab untuk kita menjadi bidadari di syurga, ya. Saya teringat salah satu hadis Nabi SAW riwayat, ya tuan-tuan. Baginda Nabi SAW ni dia minum secawan dengan Sayyidatina Aisyah, ya. Minum secawan. Jadi Sayyidatina Aisyah bila minum, Rasulullah tanya, dekat mana bekas bibirmu? Masya Allah, tabarakallah. Jadi romantis gambaran rumah tangga Rasulullah SAW. Cuma Ustaz, bila kita nak buat ni kat sini, ada makcik-makcik pun tanya, Ustaz, saya bukan tak nak minum secawan dengan suami saya Ustaz, saya kasih dia air teh. Bila sampai kat saya jadi air kopi Ustaz. Misai dia dah berenang-renang kat dalam sini. Macam mana Ustaz nak sedia? Jadi tuan-tuan, inilah dia, ya. Jogging tak semestinya jogging, quality time. Tapi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memang diikuti, selalu disebut oleh Rasulullah SAW kerana kepercayaannya ibu-ibu. Di saat tidak ada orang daripada zuriatku memberikan zuriat, di situ ada Khadijah, ya. Faqad afdalallah, belum lagi Allah gantikan dengan isteri sebaiknya. Dan Nabi bila ditanya siapa yang paling dicintai, langsung Sayyidatina Aisyah. Begitulah kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Moga-moga tuan-tuan rumah tangga kita demikian, sehingga kita menjadi syurga dan juga menjadi bidadari di syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini tuan-tuan, kadang-kadang kita mendengar keindahan, tapi tidak semestinya madu ini sesuai untuk semua. Ada yang demam panas tak boleh sentiasa kasih madu tuan-tuan. Jadi nak tanya kepada Ustaz Haslin, dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, baginda Rasulullah SAW dalam mafhumnya menyatakan, tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia kecuali berkata bidadari di syurga. Yang menjadi suami, menjadi isteri kepada si suaminya. Apa kata bidadari ini dari sekarang? Engkau menyakitkannya, qatalaqallah, qatalaqillah, kerana dia di sisimu hanyalah sebagai tamu dan sekadar singgah.
hampir-hampir dia akan berpisah denganmu untuk bertemu dengan kami. Jadi bidadari dekat syurga ni dah tak sabar. Ini sifat bidadari syurga. Dia tak sabar nak bertemu dengan orang yang beriman. Jadi bila mana isterinya menyakiti dia, Ustaz, dia bidadari ini menyumpah, qatalakillah. Nabi SAW ceritakan, binasalah kau ni sementara je dengan dia. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz boleh berikan nasihat supaya para isteri tidak jatuh dalam kategori yang menyakiti suami? Apakah nasihat Ustaz supaya para isteri tidak jatuh dalam kategori tersebut? Dipersilakan Akhidul. Terima kasih Syekh Zahan. Tuan-tuan sekalian, saya nampak tentang yang serius sangat. Saya pun takut apakah tentang di syurga ataupun lain daripadanya. InsyaAllah tuan-tuan di syurga sebab duduk dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan, saya teringat tadi dalam Ustaz Dr. Rizal Arif sebut tentang wakawa'iba at-taraba dalam surah An-Naba. Sahabat Nabi Ibn Abbas dan yang lainnya, iaitu orang yang mencari tentang ayat-ayat yang kata orang ini susah nak dipahami, Mujahid dalam tafsiran Ibn Katsir, dia kata wa kawa'iba at-taraba ini disebut terang-terang buah dada. Itu juga tak tadi, bukan dada, buah dada sentiasa menegak dan tidak terkulai jatuh. Itu bidadari. Saya bila cakap dalam program Bismillah TV3, saya kecil kameraman, terlepas kamera semua. Kita tahu, kerana bukan tahu, ini realiti. Ibn Katsir bukan calon-calonkan, tapi tak tergambar buat ciri-cirinya tentang bagaimana bidadari. Dari sudut tubuh badan dia, insya-Allah. Itu macam kata Ustaz Syed tadi, kalaulah dalam dunia ni isteri kita ni bukan bidadari kita, suruh tengah tangan pun tak ada. Kita tadi semua bujang dan sudah meninggal berkedah. Yang kat 4-5 orang, sebab memang nak nilai baik. Saya tahu tuan-tuan tak boleh nak kata tuan-tuan isteri tuan-tuan terpilih sebab jauh sangat. Jauh sangat. Sebab apa? Orang perempuan mudah je. Tuan ni ibu sekalian dia hantar mana-mana lah. 3 benda je. 3 benda je. Masuk syurga. Dalam Bukhari sebut, Muslim sebut. Dia kata apa dia? Semayang 5 waktu sehari semalam. Dia satu tadi lah. Kalau nak jadi ahli syurga, bidadari suami dia, semayang tak jaga, pakaian tak jaga. Sebab apa semayang dinilaikan? Sebab pakaian itu, soalan itu melambangkan tentang pakaian seorang perempuan Muslim. Difference between kita dengan kafir ialah solat. Between orang perempuan kafir dengan orang Islam ialah aurat. Ini straight to the point. Kata sendiri-sendiri ini cerita betul. Kalau isteri sendiri pun tak boleh nak dijaga, agak-agak bayang sendiri lah. Tolong bayang sendiri. Betul. Waktu saya berdoa di Pakistan, ya Allah, ni saya sendiri dia minta tolong Allah. Ya Allah, tolonglah kau bagi isteri aku yang ada potensi dalam sudut 2 benda je, agama, akhlak. Sebab saya rasa saya, walaupun saya mengaji Pakistan, saya tak mampu nak didik daripada A nak sampai Z seorang perempuan, sebab jiwanya keras. Kalau dibiak akan patah. Kalau dia keras, kalau nak biak, dia akan terus akan bengkok. Kalau nak biak, nak keras sangat, dia akan patah. Saya berdoa di Pakistan, umur saya nak balik ke 25 tahun. Ya Allah, bagilah seorang isteri yang boleh bimbing aku. Memang betul saya balik mengajar di Selangor, saya dapat student saya, isteri saya sekarang lah. Sambil mengajar, sambil, yalah, you know. Pak Alex sesenara kata, ajar-ajar pengarah kata, pengatur kata, kau kahwin dengan dia pelajar misali sekolah saya. Dan ketua pelajar, saya kata ayah punya pengetua Allah yang rahmat. Ya, waqarallahu lahu. Banyak kebaikan dari dia yang berikan saya tentang isteri.
Dia kata, ya, saya ni ustaz dia, tapi dengan cara saya panggil saya tak layak dan budak opal ni. Dia kata, kau buat istikharah dulu. Mana tahu 2 minggu solat istikharah tak benda dia salat. Waktu itu saya sakit asma, saya ada asma dalam. Kembali rumah mak saya di Taipei, Maya semayang, Maya hajat semua. Dia kata, ya Allah, aku yakin Nabi pun tak pernah bohongkan. Saya doa. Nabi pun kata 3 doa yang tak ditolak ialah antara orang yang sakit jika dia disembuh. Malam tu mimpi keluar nama isteri saya. Apa dia maksud dia? Bukan senang nak dapat seorang isteri yang boleh bimbing seorang suami. Dia tegur kita walau kita ustaz. Bukan dia tegak. Puan-puan kena ingat, nak jadi sebab tu dalam lagu berkata, isteri cerdik yang solehah, penawar hati, penyejuk mata, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan, di waktu kita butuh dia penunjuk jalan. Betul tak? Yes. Bukan dengan sabuk. Itulah abang yang kerja abang yang tinggal di balik kerja orang mampu tapi tu. Ada kalau yang kerja ni tau. Dah ceramah pula dah balik umrah ceramah lagi. Bengong suami jadi duduk aku. Tapi masa mudah apa dia? Dia tak puas dengan saya dengan sibuknya. Dia malam cakap, abang, kami cakap abang tak betul. Dia nak berhenti ke time tidur, dia tekan berhajat, kosong berhajat. Dia apa? Tekan. Satu lagu tadi. Telah ku siapkan satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri. Jaga apa dia? Lepas saya baca hadis sahih tadi, bini isteri bila you tengok dia, dia sorok. Wallahi bila tapi sana Allah balik memang sorok. Demi Allah balik duduk jauh dia ni, Allah rindu dengan dia. Sampai nak mari mana-mana pun masa indah sampai terus selesai. Yes, Allah romantik. Sebab kita nak jadi dia. Hey, you are the husband as a leader, you know. Understand? You know understand pula. Kita nak jadi pemimpin, nak bimbing dia jadi ketua pramugari di syurga. Tak ada. Kita jadi tak faham pramugari. Jadi naik terbang siklik fly. Orang sembahyang sehingga bercanggih apa kena semua. Dia pakai masker dia. Cantik budak tu. Seorang nama ibu ni, seorang nama belakang malah. Apa-apa senang tuan-tuan. Tapi setakat dia berlakon, duduk jadi pekerja, balik rumah. Abang! Abang makan apa? Abang makan, masak. Tu dapat bini kata tu mampus. Abang dah, adakah patut isteri bidadari ni tanya suami nak makan apa? Masak je. Ini ada cerita belah-belah perak. Ni dia rakam marah, mesti marah pula. Dia apa dia? Satu bulan lalu ada. Suami balik dekat sana, dia bedah sawah. Tak sawah, dia paddy field, you know. Okay, I think Singapore no have a paddy field, okay? Yeah, just in the field. Apa dia? Suami dia balik. Motor makan. Halo. Kenapa? Jadi awal balik. Ingat sikit saja mengajar benda. Oh, yang kau bila lewat tak matok apa ikut. Tak apa. Ni,
Boleh Ustaz you masak dekat air. Dia maksudnya lah ya, saya bahasa kita dekat air you. Apa dapat tu? Boleh tak awak masak untuk saya bubur kacang? Awak? Boleh tak awak masak untuk saya bubur kacang ya? Awak ni bubur kacang, bubur kacang, bubur kacang, bubur kacang, bubur kacang, bubur kacang. You ingat senang masak bubur kacang? Patut bagi tahu awal bubur kacang, bubur kacang, bubur kacang, dengan kacang begitu. Pergi beli tak pasal malam. Ada pertama lagi kampung dia. Suami bubur hilang. Pergi pukul 6 petang, 8 malam tak boleh tidur. Kata dia ni takkan buang bubur kacang ke. Dia dah sebelah kata, Makcik lah kau makcik. Dia nak apa? Pakcik accident mati. Terlapak dia turun tangga pergi tengok suami dia bungkus buat khabar. Buat khabar harapan. Tutup. Nangis lah saya. Nangis. Ni kawan panel dari merah dan cerita kat dia. Saya campur cerita dia. Bila tengok muka suami dah habis dah. Dia nyanyi lori tanah. Sebab 2-3 lantai di rumah dia. Orang buat projek perumahan. Lori keluar masuk. Nangis apa. Dia sekarang membuat. Lepas tengok dekat bakul motor. Suami dia ada 2 bungkus bubur kacang. Oh, double trying lah. Bubur kacang. Biasalah orang Malaysia tu suka buat tahlil. Beri tahlil, buat makan, pakai mana tak? La ilaha illallah, la tahlil kan? Singapura tak? Ya kan? Tak buat tak apalah ya. La ilaha illallah, la ilaha. Hujung-hujung Allah Subhanahu Imam. Kita tengok bubur kacang. Imam kata aku ingat ke chicken chop ke. Orang pun bubur kacang. Malam kedua, Imam kata buka bubur kacang. Imam kata tak tahan golongan tu. Dia makan bubur kacang, orang macam blender. Dia orang separuh aja, dia orang separuh. Besok dia kata, Bilal, kau pergi rumah makcik tu. Betul, Bilal semayang, 2 malam tak pergi, Imam betul. Bilal pergi bubur kacang, seminggu bubur kacang. Hari 8 semua pergi klinik. Doktor India bilang, apa kesan? Hari semua dah kecil. Apa makan bubur kacang. No, kata orang menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Betul? Menangis selepas kejadian, menyesal. Awak pandai. Aku tanya apa khabar itu dia. Nampak ni contoh nak bagi tahu sekalian. Maknanya kalau kita peringkat orang perempuan, sebab tu dalam hadis punya sebut apa dia? Solat 5 waktu sehari semalam. Perempuan. Yang kedua apa dia? Puasa Ramadan. Puasa sunat tak payah. Lagi tak bagi tak payah. Bahkan dalam hadis sahih semua, isteri ada di puasa, suami dekat rumah dia tak boleh puasa. Mereka suruh kita puasa lah, tahu berperiod hati dia boleh puasa apa? Kurang ajar menjawab. Apa-apa baik kau menjadi. Kalau tak period berpuasa lah. Kalau tak period aku pula. Nampak tak? Sampai hari sebut bila suami ada di rumah, isteri tak boleh puasa. Bila kita tengok Pong tu bernafsu. Sebab tu bila pergi Mekah ni, tengok pengalaman saya 09 1001 ya, ada beberapa kes cerai. Kes apa? Bila suami cuba merendah-rendah dengan bini dia. Bininya umur dah 52, suaminya dekat 63. Al-Mangkatalu wa merajamu. Nampak? Bahasa Arab Malaysia. Al-Maghlatalu wal-Maryamu. Merenyam kan?
Nampak? Aku cerai dengan kau. Oh, dekat Jalan Ria, pejabat utama Haji Malaysia ni, Jalan Ria, belah Haji Kucing tu. Oh, Haji Kucing. Orang ajak Nabi. Suami dia dapat bilik satu, bilik berkat. Tahu bilik berkat? Bilik ni dia khas oleh tabung haji, oleh kami pun ada juga, untuk suami isteri tidur bersama. Kita faham. Umur macam mulia dah. Muka lagi tu 81. Tapi ya Allah, semangat jadi macam bewok dok. Bini dia monopos, dekat dengan monopos. Suami bini, aduh. Suami bengong, isteri bengong. Isteri pun tanya boleh tak kena tidur sebab tu. Suami isteri ni, kan? Saya pernah jumpa seorang Allah dah meninggal dah. Ghafarallahullah. Bini dia 4, asal mati tambah, asal mati tambah. Kalau tak mati kali tambah lah 4. Isteri dia mengadu yang umur dia masa tinggal dekat 70 lebih. Isteri dia ada yang dah 68. Yang paling muda orang Sabah. Dia kahwin waktu dia 60, orang Sabah tu umur 18 tahun. Jadi hak muda ni, itulah kerja tidurnya. Yang hak tua mengadu, saya ni imam daerah 8 tahun. Dia kata, mana ni boleh betul ke, boleh tak apa nama ni suami langsung tak tidur dengan isteri. Walaupun saya memang tengok muka dia dah meluat. Saya tengok muka dia dah meluat, tapi lagi meluat, langsung tak boleh tidur dengan saya. Dia pun cakap dah, bang, apa kata? Bang tahu tak, adil dalam bahasa mudah ni, apa kita tidur dengan isteri-isteri abang ni? Tidur buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Orang ajar betul. Aku yang ustaz dan objection aku. Tidur percuma buat apa? Dah tak ada benda dah. Dia kata bang, tidur bermalam isteri bukan apa-apaan. Orang kita punya kepala otak bila tidur dengan bini, seks tu saja dia. Sebab isteri dia amat perlu seorang pemimpin berdekat, berpeluknya. Walau sekurang-kurangnya sebulan sekali. Apa tanyalah mak-mak apa yang tua. Ni korang buat balik cucu, dia tidur dengan cucu. Orang tu korang lah. Tengok Gusti pula. Awet Stone Cold lawan dengan awet dia Superfly. Tengok Masya Allah. Pakaian pula. Orang lelaki ni tu guru saya sebut, umur 80 tahun makin dekat lagi nafsu dia kuat pakaian. Sebab tu di Malaysia ada sikit berlaku atuk 70 tahun boleh rokok cucu. It's not impossible. Sebab orang perempuan tak rokok-rokok dia bukan nak harap. Orang perempuan makin umur dah menapos, dia kurang and kering. You know? Kurang and kering. Lepas tu orang perempuan dia bila tengok dia suami dia 50 ke atas, suami pakai baju hutang dah penuh lah. Baju Melayu bersamping, isteri dia akan timbul cemburu. Maka ini perkara biasa, normal. Orang perempuan tengok tapak kaki dah mula mereka, dia lagi risau. Itu tanda-tanda monopos. Bila kaki dia mula nak mereka, bila kaki dia mula nak mereka, kuku mula jadi cekam. Itu tanda-tanda monopos. Suami tengok cekam ke belum, dia kaki mereka ada can kawan. Tuan-tuan maksudnya itu antara dia. Yang ketiga apa dia? Nak bagi tahu bila dia taat suami dia. Yang ini saya takut tuan-tuan tak boleh nak ikat sebab antara nombor 3. Yang ini saya Ustaz Hasrin bin Bahari pun wallahi amat takut bila isteri dah mula berani angkat suara dan lawan suami dia. Walaupun suami dia bersalah. Berarti saya yakin tuan-tuan nak angkat. Ustaz, saya ulang 3 kali dah dia tanya kami dulu. Itulah kerja dia. Sebenarnya dia nak kenal kami dulu. Kena angkat jadi 3 orang. Bukan saya akan datang bila isteri berbeza. Tapi tuan-tuan, kita harus layak. Kenapa boleh? Kita angkat. Pada Nabi SAW dia kata, kalau izinkan orang sujud kepada orang, nescaya
akan disuruh para isteri sujud kepada suami setiap hari. Apa yang dia kata? Kita bukan beragama Hindu, isteri sujud kepada suami. Betul? Nabi kata kalau dibenarkan macam zaman Nabi Yusuf AS, adik-beradik boleh sujud depan dia, tunduk depan dia, akan disuruh para isteri. Cuma kata sekalian, saya ulang balik, kalau you nak isteri you sebagai bidadari dunia, menjadi ketua pramugara di syurga nanti, pramugara di syurga nanti, kita kena betulkan dulu kedudukan. Tapi saya tak marah bila seorang isteri bercakap seorang ini termasuk saya. Saya kena cepat-cepat maafkan isteri saya. Suami yang baik berperan macam saya ni, isteri dia, abang ni cepat cakap, kenapa isteri angkat suara dengan kita? Jangan cepat-cepat kata, jangan derhaka suami. Jangan guna kalimah tersebut. Maafkanlah dia. Tengoklah anak-anak dia, isteri pula, dan dia lahirkan 7 orang anak. Hasil daripada perbuatan aku. Bayangkan tengok, abang ni derhaka, bodoh punya suami. Kalau saya buat ni, bodoh punya saksi. Sebab pengorbanan dia tak sama. Tapi dilayan anak syurga mereka bukan kaki suami. Betul atau tidak? Kaki siapa? Kaki isteri, mak dia. Sebab tu memang kuasa kita menceraikan isteri adalah kita. Tapi jangan gunakan kuasa tersebut. Takut, kata orang dalam bahasa mudah, patah tumbuh bilang berganti. Takut yang bergantinya, Masya Allah, lagi teruk daripada yang patah. Jadi kena ingat. So insyaAllah terus sekalian, jangan berikan, wahai ibu-ibu di atas, di belakang, di bawah mana duduk. Terus sekalian, insyaAllah tuan-tuan nak bagi isteri tuan-tuan baik, anak-anak tuan-tuan baik. Dia rekaskan, jangan jadikan rezeki yang kita cari ini rezeki yang tidak sepatut kita suapkan akan gula mereka. Selama ni tak? Kalau isteri mula-mula berani lawan kita, muhasabah balik. Ni adik-adik, you dah belum? Tidak. Belum. Bila sekarang ni orang bercinta ni, bila orang bercinta semuanya indah. Ada lagu ni kan? Bila dah tak suka ada aja. Memang betul. Masa mula-mula bercinta, naik motor 2 orang, dua-dua kat kaki ni yang motor. Ya. Nampak tak? Masa mula-mula duduk romantik dekat restoran Valentine Day lah, guna-guna berbotak dia. Kata waiter punya penat jauh kat 10 km besar restoran tu. Please say what you want to order. Give me a glass of fresh orange but 2 straw. Badan Pak Wu, dia punya boyfriend badan besar di bawah. 1 gelas fresh orange 2 straw. Kenapa? Intim awak. Lepas menikah, hampa tengok tak? Hampa tolong tengok. Kalau hampa nak makan setinggal lagi ni, hampa tak mampu, sorry lah. I repeat again. Kalau hampa tak mampu nak minum 1 gelas kau dengan bini hampa, sorry lah. Kalau you all tak mampu 1 pinggan nak kongsi dorang sekala tak boleh mampu nak kongsi, sorry lah bro. Memang layak kita tak boleh nak katakan. So cukup dari itu, nampak macam mamak muda bukan ada bagi dah. Kurang ajar tadi kan. Dia bukan tutup kita muhasab. Sabar. Nak tak isteri jadi bidadari? Problem dia. Air tak kan? Nak kita isteri jadi bidadari? Siapa nak tak dengar? Ya, tak mau aku. Okey, semua dipuji. Siapa nak bapak-bapak? Siapa nak duduk? Cukup kan? So, insyaAllah tuan, ulang balik. Kalau Nabi minum gelas yang sama, Aisyah berkongsi dengannya. Kalau isteri Nabi minum gelas yang sama, Nabi cari di mana bekas bibir istrinya indahnya. Dipikirlah sekali. Wallahu a'lam. Kesimpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmatullah,
Di antara pintu syurga namanya Ar-Rayyan. Pintu syurga bertingkat-tingkat, khas untuk orang yang qiyamul lail, khas untuk orang yang puasa sunat. Namun isteri yang taat pada Allah, di mana Ustaz tadi sebutkan, kemudian dia itu melakukan salat, berpuasa, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, pintu syurga terbuka. Semua pintu syurga terbuka untuk para isteri demikian. Jadi tuan-tuan rahmatullah, di sini saya juga ingin memberikan satu pengumuman. Sebentar lagi tabung akan bergerak, dan marilah sama-sama kita menjadikan ini penyebab juga agar kita mendapat redha Allah, menjadi suami yang baik, isteri yang rajin menderma insya-Allah. Tuan-tuan, kita beralih kepada tadi apa saya tertarik Ustaz Saidul Hisham menyebut, ini kita kena bersama-sama, mana boleh harapkan isteri saja, mesti bersama-sama. Bagaimana kita membina keluarga menjadi salah satu penyebab agar isteri menjadi bidadari. Jadi saya nak tanya kepada kamu sekarang, untuk Muhammad Izham, bagaimana suami ini boleh jadi berperanan agar kebersamaan di dunia dan di akhirat, sampai isteri dia ni boleh menjadi bidadari syurga daripada pihak suami pula. Apa yang dia boleh buat? InsyaAllah nasihat untuk para suami Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada buat moderator, sahabat-sahabat panel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Terima minta maaf tuan-tuan sebab mic dia pelan suara, sebab saya nak guna suara banyak lagi ni esok. Ada 2-3 tempat yang mic. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, nak lihat tentang suami, Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah sebut konsep dalam rumah tangga. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia ini daripada jenis yang sama, azwajan litaskunu ilaiha, yang mana kamu ni ada 2 jenis manusia, satu perempuan dan satu lelaki. Maknanya manusia ni dia tak boleh hidup kecuali ada pasangan. Pasangan, untuk apa pasangan? Nabi Adam alaihi salatu wasalam, seperti mana yang disebut dalam Ibnu Katsir, masa Allah jadikan Nabi Adam duduk dalam syurga dalam keadaan gelisah. Bayangkan syurga macam saya sebut sekali ni, sangat indah, sangat hebat, gelisah, tak boleh duduk. Allah tahu, Allah faham. Maknanya manusia ni, Adam ini tak boleh hidup berseorangan. Maka Allah jadikan, Allah cipta Hawa daripada rusuk Adam alaihi salatu wasalam. Untuk apa? Ada pasangan. Allah bagi tahu dalam ayat, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenteram bila bersama dengan pasangan kamu. Suami duduk dengan isteri rasa tenang, isteri duduk dengan suami rasa tenang. Maknanya kita ni duduk dalam satu rumah mesti duduk sama-sama. Bayangkan tuan-tuan, saya baru balik Mekah hari Jumaat, hari Khamis malam. Kira Jumaat dah pukul 12 sampai rumah. Hari Jumaat terus terbang ke Johor Bahru, Kuala malam. Dan hari ini di Singapura juga. Tuan-tuan puan, masa kat Mekah saya duduk berdua dengan isteri. Duduk berdua dengan isteri. Kalau makan, dia tunggu kita. Kadang-kadang Ustaz Asli kacau saya. Bawa hotel kami dekat, dia tarik pergi makan merata. Balik-balik muka menunjuk. Kenapa? Sebab dia makan seorang. Dia kata saya sunyi tak makan awak. Jadi itu sebabnya tuan-tuan puan, litaskunu, bila kita duduk bersama ni, kita akan rasa tenang, kita akan rasa gembira bila duduk bersama dengan dia. Mana kalau rasa tak gembira,
Duduk dengan isteri rasa tak puas hati, makna kita ada something wrong, ada masalah dalam diri. Maka suami kena jadi macam Nabi SAW. Nabi penyelesai masalah. Kita baru dia selesai menjemput kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita duk cerita tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tentang sifat-sifat akhlak Rasulullah SAW. Ya Allah tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi SAW ni sangat-sangat hebat. Dia penyelesai masalah. Bahkan ketika berlaku pertengkaran antara Hafsah dengan Safiyah, dua-dua isteri Nabi dapat selesaikan dengan baik. Jadi begitu juga kita, kalau ada masalah dengan isteri, selesaikan dengan baik. Jadi macam mana kita nak ajar, nak didik isteri kita ni biar jadi isteri yang salihah? Dia ada cara-cara ni. Seperti mana yang saya katakan kembali kepada Nabi SAW. Pertama, Nabi dah ajar dah tuan-tuan. Nabi ajar macam mana nak jadi mawaddah, warahmah, ada kasih sayang, ketenangan bila kamu berada dengan pasangan kamu. Pertama tuan-tuan, nak memupuk kasih sayang. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali, disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Macam mana kita nak selesaikan masalah rumah tangga ni? Nak jadikan rumah tangga kita rasa bahagia, tenang. Pertama tuan-tuan, salat jamaah ma'a zaujati. Salat berjemaah dengan isteri dia. Orang perempuan cukup suka bila dapat semayang belakang suami. Dia duduk belakang, suami angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajar pula cara-cara baca Quran dengan betul. Dia cuba belajar baca dengan betul. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suami, isteri kat belakang letih bila letih. Betul tak orang rumah belakang? Betul tak? Tak bunyi suara la ilaha illallah. Dengar tak? Betul tak? Betul. Orang perempuan cukup suka dengar Allah sedap ni. Biarlah baca tak sedap suami ni. Sedap ni Allah. Suami baca siratal ladina ngam pun ngam lah. Sedap suami. Suami jadi imam. Itu sebab Nabi dia jadi imam kepada isteri dia. Saya tanya orang perempuan, sebab saya ni suka tanya orang. Saya suka bertanya, saya suka kaji. Saya kata, Puan suka tak kalau suami jadi imam kepada Puan? Ya Allah, tak suka je. Saya jumpa dengan seorang artis. Apa benda bunyi belakang? Ada jin ke belakang? Bunyi keru. Maka buat. Saya jumpa dengan seorang artis. Kalau saya cerita tuan-tuan tahu, saya tak tahu cerita lah artis mana. Artis ni, ya Allah, rambut merah. Lepas saya habis rakaman, tanyalah Ustaz TV 9, saya nak keluar. Ya Allah, memakai kuat. Cuba tengok apa jadi belakang. Tuan-tuan apa buat? Nikmat ni apa masa tahu? Tuan-tuan apa buat? Saya tanya artis tu. Dia kata, Ustaz nak pergi Mekah, tolonglah doa Ustaz. Saya kata, nak doa apa? Allah Ustaz, doalah biar dapat suami. Dapat suami, tengok ya, kalau disebut suami. Dia ni artis yang kaya. Datang ke TV3 tu, naik BMW yang baru. Bukannya hot tahun 90. Ni tahu hot baru ni. Kaya, dia duit banyak. Saya kata, nak suami macam mana? Allah, kalau boleh naklah yang soleh, Ustaz yang soleh macam Ustaz ni. Ayat tu yang saya suka dengar tu. Saya kata kalau macam Ustaz memang payah. Sebab kebanyakan ustaz-ustaz sold out. Nampak macam Ustaz? Oi, Ustaz ni, saya ingatkan tak kahwin lagi. Kahwin dah? Kahwin dah. Tengok muka macam ni semua sold out. Betul. Tapi kalau engineer lambat je laku. Tak, jumpa peguam lambat je laku. Nak cerita yang soleh yang boleh jadi imam. Saya tanya, payah kalau ustaz-ustaz payah sini. Tak apalah ustaz, yang penting dia boleh didik saya. Kau baik, rambut merah, boleh didik saya. Yang penting boleh jadi imam kepada saya. Tengok, ya Allah, tengok. Perempuan tak pakai tudung pun nak jadi
makmum kepada suami dia. Maknanya perempuan ni hati dia tak keras, dia lembut. Dia keras mula-mula, dia lama-lama lembut. Tuan-tuan, itu sebabnya Nabi kata, nak lembutkan hati isteri, semayang dengan isteri. Duduk belakang dia, kita duduk belakang dia di benda lain. Duduk depan dia, semayang. Allahu Akbar, Allah. Orang perempuan bagi Assalamualaikum warahmatullah. Suami bagi salam. Dia tengok suami duduk zikir. Subhanallah. Dia tengok. Orang perempuan cuma bukan balik esok semayang subuh, datanglah masjid. Semayang waktu lain, waktu Zuhur ke Asar ke semayang, tengok isteri dia. Dia jeling ni. Dia tengok gitu. Betul ke bagi kita bagi? Nak kita bagi suami akan diperhatikan oleh isteri-isteri yang tertenang bila suami dapat semayang bersama. Lepas tu dia cium tangan. Allah, dia cium tangan. Allah, orang perempuan, janganlah kayu sangat bila nak salah dengan suami. Punya nak jaga air wudu, dia pakai telekuk. Takut. Maaflah ada wudu. Ya Allah, nak salah dengan suami, mu ambillah wudu balik. Bukan air tak ada kat Singapura ni. Betul tak? Salam, angkat telekuk. Kayak abang Allah. Cium tangan ni. Ni ada di cium tangan mana tu? Cium tangan dia ni. Kan bengong dah tu. Cium tangan tuan. Rombok tangan dia lah kita. Cium tangan suami, lepas tu cium pipi. Itu aku tak ramuk dah cium. Cium cium muka suami. Suami pun jangan lupa bila suami isteri cium. Dia buat dia. Weh, palah dah balik. Dah suami dah cium, isteri dah cium, kita cium dah balik. Ya, cium. Cium dah isteri. Isteri ni kalau kita cium dia akan buat apa? Oh, perempuan. Dia akan tutup mata, betul tak? Macam aku tak tahu apa lagi ni. Alamak. Kita cium dia, dia mesti. Dia dah cium kita tu, cocok. Dia ingat kita nak cium dia balik, dia tutup mata dah. Dia buat suami tu. Pasal untuk saya tadi. Dah ciumlah balik, dah ada masuk batal dan wudu. Batalkan betul-betul. Tapi jangan sampai terwajib pula. Dah cium. Cium. Allah. Orang perempuan bila kita cium mata lahir. Allah, tenangnya jiwa. Betul tak perempuan? Ya Allah, bukan Singapura dulu. Tak tenang rasa. Tak tenang Allah cium. Lepas tu peganglah kepala. Ini nak kahwin, baru nak hari akan nikah dia pegang kepala. Bukan saya terima nikah ni fadilah binti sekian dengan mas kahwinnya. Tunai, aku lupa. Dulu akad nikah 3 tahun dulu tu dia akan nikah. Sok. Bukan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gaya. Semua nak ikut Ustaz Tuan tu. Bukan kepala ni, tegak kepala ni. Lepas kahwin, buatlah benda yang sama. Yelah, selain daripada pegang tangan cium. Doalah, Allahumma arhamna bil Quran. Ini pun Allah. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Allah, tenang diri. Semayang bersama. Semayang. Itu cara Nabi SAW ajak. Kalau kita ada masalah dengan isteri balik malam ni, tu takdir. Jom kita semayang. Awak semayang apa? Pukul 12. Dok semayang sunat. Buatlah semayang tahajud. Tak salah semayang tahajud dengan isteri pukul 3 pagi yang dia bangun. Bangunlah isteri semayang. Oh, lain tuan-tuan, lain. Nabi SAW ajar ni mesti tak ada sebab. Itu yang pertama. Semayang berjemaah. Yang kedua, makan bersama. Allah. Tengok tadi Ustaz sebut, kalau nak minumlah tengok kawasan. Tadi Ustaz sebut, tengok kawasan mana. Ustaz kata, nampak bintik, kawasan bintik Aisyah. Nabi minum kawasan bintik Aisyah. Allah. Saya buat tuan-tuan. Saya rasa balik daripada ceramah, saya balik. Selalu balik malam ceramah. Isteri saya dia buat kopi Nescafe, old time. Tak minum lah kopi hitam tu. Payah tidur gitu. Dia buat old time. Jadi dia minum sikit, saya minum sikit. Jadi dia minum lah. Lalu dia buat 2 cawan. Saya saja hanya buat test. Sebab saya baca hadis tu. Dia minum lah. Yelah, bila kita balik, orang perempuan dia pakai lipstick.
Tak warna merah. Isteri dah nak sambut. Malam-malam nak pakai lipstick. Dia tanya malam-malam nampak apa benda nak pakai. Pakai punah pun. Abang, mati lagi. Jadi kita tu bagi komen hari kira nampak ibu mai. Ui, saya pun kacau ni. Saya pergi. Saya punya ni ada ni. Dia pun, ya, nak ayah awak ni. Saya mau ambil ni. Dekat tempat merah. Oh, dia. Oh, so sweet. Umpan boleh dia tadi bengong tu. Tapi Allah ingat. Oh, tengok. Nabi buat pada Aisyah tu. Saya pun tanya, apa perasaan awak? Ya Allah, rasa tenang. Dia tidur. Nak ajak tidur. Kopi tak habis lagi. Nabi SAW bila balik malam, Nabi suka makan. Kadang-kadang Nabi makan tamar. Nabi makan tamar. Ni contoh ni tamar lah ni. Ni buah aku. Ni ajar aku ni senang. Macam ni. Nabi bagi Aisyah. Bagi Aisyah pun bagi. Aisyah tak ada cakap, ya abangnya, ya mamak yang dapur dia. Bukan dapur tak. Ya yang abangnya, bapaknya nak apa ni dengan apa? Aisyah cakap, ya abang. Tanya, abang nak tanya Nabi Muhammad, nak apa? Nabi pun kata, saya buka mulut. Buka mulut. Nabi pun lama. Tutup mata. Oh, bila buka mata dia tutup. Dia buka mulut tutup mata. Betul tak? Tak gila dia. Macam tak kahwin dengan orang. Masih dia berapa Indonesia. Oh, buat kalau buat di depan suami dia, dia tutup mata buka mulut. Dia jarang pula. Dia gigi. Buka. Nabi SAW pegang kepala Aisyah dan masukkan mulut Nabi dalam mulut Aisyah. Keluarkan apa yang Nabi gigit tadi. Aisyah sambut dengan baik. Tak ada iya. Tak ada. Nabi sambut. Tengok romantiknya Nabi tuan-tuan. Tapi kalau yang pakai gigi batu lama pakai gigi palsu dan cabuk mati. Elok-elok hidup, esok mati malam itu. Ingat dah satu. Gigi elok-elok. Itu contoh. Oh, kita kenapa tak boleh? Tak boleh, kita kena buat pada mulut Nabi. Mulut Nabi. Mulut isteri. Isteri pun suap pada suami, suami suap pada isteri. Allah sukanya tuan-tuan. Itulah kasih sayang yang wujud bila kita buat. Ini Nabi suka. Makan bersama, minum bersama. Ini tak seorang makan dulu, seorang makan kiri. Tak, seorang makan nasi, seorang makan buat tu. Saya diet malam ni. Jangan duk diet dah depan suami. Kau makan sikit sentuh. Kacau-kacau Pak suami punya tak. Cek kacau. Tapi jangan sampai habis pula. Kacau-kacau habis dia makan baik, kau makan tik. Kacau-kacau, sama-sama mengacau. Cukup menang ni. Ustaz Hasbi tengok macam ni. Kenapa sihat macam ni? Sebab makannya cukup. Ada. Kami seminggu juga kamu kau sama tuan-tuan. Oh, saya ni jaga dia. Tak, tapi tak pernah dia belanja dia makan. Letih aku. Betul. Sihat. Suami isteri yang baik, isteri yang taat. Suami kena baik dulu sebelum nak jadi isteri baik. Sebab Nabi dia tunjukkan tu. Nabi buat baru isteri akan rasa hormat kepada suami. Itu suami yang soleh. Yang ketiga tuan-tuan, ciuman. Banyakkan cium. Like gelap kau budak. Dekat mana-mana dekat orang putih. Tahu tak orang putih? Saya baru ni nak daripada Singapura nak balik ke Malaysia. Dekat airport Singapura tu telefon orang putih. Tua lah kau tahu. Tak teramuk tengok. Bukan tu habis dia suami pun dia. Ayo tak, tapi orang putih dia jaga. Itu dia kata everything is learned.
Dia pegang tangan. Sebelum mati ni lah kita nak kecium, nak pusing dunia. Sama juga macam ni. Tapi janganlah kita buat depan orang ramai. Mentang-mentang Ustaz Liha sebut dengan pakai kopiak yang duduk dekat kedai mamuk dia cium minum. Itu salah. Jangan ikut orang barat. Tengok dekat rumah. Nak keluar pejabat, cium tadi. Nak keluar ke pejabat. Nak keluar pejabat, pegang tangan, cium pipi. Kadang-kadang orang perempuan ni dia ada tahu mana tempat dia suka cium. Dia suka dicium. Tanyalah tanya, Allah malu apa tu? Malu lah tak. Umur tak masuk. Allah tak, masih belum terlambat lagi kau tak masuk umur kau tanya. Tanya, ya awak suka saya cium kat mana? Apa dia kata? Singapura yang buat ni kan? Yang Taufik pun. Password. Kan? Cium kat mana? Kat sini. Dia cium. Tukar-tukar lah. Dia orang perempuan ni suka. Jadi ciuman tu sangat penting. Datuk Pada Ramsah dia kata kunci kepada kasih sayang ciuman. Itu sebab Nabi suka cium. Ada setengah isteri dia suka cium kaki. Kaki dia cium. Dia suruh suami cium kaki saya suka. Suami pun itulah kasih sayang. Lepas tu isteri buat cium. Tak suka ke mana? Suami kata sukalah kalau awak cium kat kepala lutut saya. Cium. Suami awak tak ada masalah. Banyak kamu cium. Kadang-kadang kita balik menuju kan. Saya pernah buat kadang-kadang kita balik menuju. Isteri tak pasal. Yang buka pintu bibi buka pintu. Tak adalah aku cium bibi. Kamu ni pada-pada saja. Buka pintu dia kata mana kakak? Kakak di belakang. Kakak di belakang. Saya pun pergi belakang. Pergi belakang dia tengah basuh pinggan kan. Nak sediakan makanan untuk saya. Peluk kakak ni. Peluk kakak. Oh dia suka ya. Oh so sweet. Kita dicakap kena buat. Jangan cakap saja buat tidak. Lima takulu nama la taf'alu. Belajar yang nanti buat kita buat. Baru kita akan dapat syafaat dekat situ. Oh isteri kita suka. Kadang-kadang kita buat, isteri buat kat situ. Kita tengah sibuk menulis kan. Kita kan saya pun syarah. Kadang-kadang kita menulis, kita sibuk. Pukul 2 pagi tu naik. Tengok dia atas. Peluk kita pun dia cium. Oh my God. Ingatkan aku tadi. Saya Ustaz saya dah tak sabar nak tengah main. Sikit lagi. Yang terakhir tuan-tuan. Banyakkan gurau. Betul Ustaz saya sebut. Bergeletik-geletik. Penting gurau. Gurau ni sudah tua pun tak ada masalah. Gurau tapi jangan sampai kena heart attack gurau. Gurau ni kita main gurau. Gurau tarik lari-lari dalam keliling bilik, lari keluar bilik. Gitulah turun tangga naik tangga. Exercise. Saya suka main geletik-geletik. Sebab saya kalah geletik. Geletik saya balik. Oh lepas tu anak-anak tak tolong dia. Geletik saya orang. Itu kalah saya. Jadi tuan-tuan buat geletik tak datang. Ini ke balik main game. Main ni apa? PlayStation. Main bola. Yo. Main kusti blok. Tak jadi kasih sayang pun tak ada. Tengok kalau kena tunggu dia tumbuk ni bodoh. Kalau main game, jangan tu main game tu. Ni gurau. Gurau sendiri kadang-kadang betul Ustaz sendiri dia suka main gurau. Saya nak kahwin lagi. Itu gurauan. Tak salah. Tapi kalau isteri dia ada masalah heart attack, jangan sebut kata saya nak kahwin tak. Mati terus suami dia. Itu tuan-tuan perempuan. Gurauan itu sangat penting. Banyakkan bergurau sebab gurauan inilah yang Nabi SAW selalu buat kepada isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kalau kita nak jadi suami yang baik, tunjukkan dulu kita adalah lelaki yang baik. InsyaAllah isteri kita akan sayang kita, isteri kita akan cinta kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Sembahyang berjemaah, makan berjemaah, banyakkan sentuhan, ciuman dan banyakkan bergurau. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya bila kita diciptakan berpasang-pasangan, perasaan yang kita tak dapat gambarkan dengan kata-kata, ungkapan saling melengkapi, saling melindungi ini, tak terbayang perasaan ini dapat kita ungkapkan. Itu merupakan tanda bagi kaum yang berfikir akan kebesaran Allah dalam kejadian kita berpasang-pasangan. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup, saya kira ini khatimah yang penting untuk sama-sama kita bawa pulang, untuk sama-sama kita sematkan hati kita bersama
sepasang suami isteri, keluarga, agar di dunia mendapatkan mawaddah dan sakinah dan dipertemukan di surga Allah dengan bidadari yang bukan lain, bidadari kita adalah isteri kita, insyaAllah ta'ala. Saya minta Fadil Ustaz Sayyid Hisham untuk merumuskan dan memberikan sedikit oleh-oleh untuk kita sama-sama menutup majlis ini, insyaAllah. Saya dengar Ustaz Aslim dengan Ustaz Izhar tadi, rasa nak balik Kuala Lumpur malam ni ke saya. Tiket ada tak? Tiket flight ada tak? Alhamdulillah, kita dengar banyak perkongsian yang sangat menarik daripada Ustaz Izhar, Ustaz Aslim, dan ada sedikit yang saya kongsikan. Bakinya satu lagi sekarang. Bakinya balik nanti, esok, lusa dan seterusnya, amalkan. Bakinya amal. Kita tak nak lepas dengar moral malam ni balik, seronoknya, yang cuba cium tu, yang makan tu, yang tak. Bukan sekadar itu. Balik kena amal. Tak mampu nak buat sekaligus, payah berjemaah ataupun yang berat-berat, mulakan sedikit-sedikit. Yang saya harapnya, saudara-saudara saya dari Singapura ini, para suami, para isteri, ke arah kita nak mendapat bidadari syurga ini, ada kalanya kita dah belajar, tapi bila nak beramal rasa susah, sebab ada sedikit penyakit dalam hati suami dan ada sedikit penyakit dalam hati isteri untuk amal apa yang belajar. Penyakit apa? Penyakit yang terkena kepada iblis, penyakit ego. Kita kadang kita belajar, tapi bila balik nak amal, ego kita sebagai lelaki, ego kita sebagai suami, dia bakal ni dah lah ustaz tu cakap teori je tu, nak suruh orang tahu. Ada isteri yang ego, dia rasa berat untuk mengamalkan apa yang dikongsi. Kalau nak dapat perkara ni, kena belajar kikis sedikit demi sedikit keegoan yang ada dalam hati itu. Saya sepatutnya kita ambil contoh-contoh daripada Rasulullah. Cuma saya rasa mungkin sedikit amalan yang kecil yang saya buat. Saya rasa saya nak berkongsi dengan masyarakat di sini yang belum kahwin, yang dah kahwin. Saya ingat lagi dulu dan sampai sekarang, saya tak pernah sebut dalam kiamah ni, dalam moral, just saya cakap je. Tapi tak apalah. Masa dah bertunang, tunggu masa untuk berkahwin, masa tu saya duduk belajar kat Mekah, selalu saya ulang doa di hadapan Kaabah, ya Allah, rezekikan kepadaku isteri yang akan membantuku ketika aku taat padamu, ya Allah. Rezekikan kepadaku isteri yang akan menasihatiku ketika aku terlumpur. Ya Allah, berilah kekuatan kepadaku dan isteri untuk saling menasihati dan saling menerima nasihat yang baik. Dan masa kahwin dah ni pun kita amal doa tu. Saya bukan kata doa ni Nabi ajar, tak, saya entahlah. Saya rasa nak minta dengan Allah, dia dapat seorang isteri, kalau saya tersilap, dia menegur, dia menasihat. Dan minta juga Allah lembutkan hati kita sebagai suami untuk menerima nasihat isteri. Selalunya kita sebagai ketua keluarga, kita ada ego kita. Kalau tak tahu, jangan banyak cakap, dengar je. Maka Rasulullah SAW mengajar kita mendengar juga pandangan para isteri baginda. Kisah bersama Ummu Salamah, Nabi dengar pandangan Ummu Salamah, tapi bukan makna kena ikut semua. Inilah yang diajar kepada kita oleh Rasulullah SAW. Kita selalu doa kepada pasangan. Orang perempuan pun doa, ya Allah, kurniakan padaku suami yang akan mendorong aku untuk taat padamu. Kurniakan kepadaku suami yang akan menasihatiku ketika aku tersilap. Lembutkan hatiku untuk menerima nasihat-nasihat yang baik dari pasanganku. Moga-moga kita boleh amal dan ilmu yang kita dapat ini. Kalau tak mampu nak buat sekaligus, tiba-tiba balik malam ni nak pergi cium isteri, isteri tak datang moral,
isteri malam ni tak lena tidur. Adakah ini kanda-kanda suamiku dah hampir kematiannya? Tak pernah cium, tiba-tiba cium mungkin hampir mati dah suaminya. Suami dengan orang malam ni kan? Kalau kita tak mampu nak buat sekaligus, slowly tapi berazamlah pada malam ini untuk aku cuba mencari kebahagiaan di dunia ini, moga-moga membawa ke hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit insya-Allah akan disampaikan beberapa pandangan juga daripada Fadil Ustaz Haslim. Sedikit lagi Ustaz, kesimpulan lagi lah yang boleh diberikan daripada Ustaz insya-Allah. Sekalian Ustaz, kita minta doa untuk kita menutup. Saya Tuhan, ada apa yang boleh dilanjutkan? Yang apa lebih kurang lagi 10 minit, 5 minit untuk pukul 11. Dan kemudian sebelum nak berundur, sebelum nak berhenti, mudah tetap muslihan pada sukses. Kita ni kadang-kadang kita ni lemah dalam bab doa. Dan kita suka minta bantuan manusia, banyak over dan minta dengan Allah. Bukan salah minta kerja dengan manusia, tapi kita lupa yang bagi itu Allah. Ingat di sini itu adalah amanah. Wahai para perempuan, ibu, suami adalah amanah yang dipinjam buat sementara waktu oleh Allah untuk kita mengecap nikmat syurga dunia pada hari ini bersama pakaian. Oleh itu syukurlah dan hargailah segala pemberian dan nikmat Allah SWT. Lepas kita dapat anak, jagalah anak dengan elok, dan mereka jadikan kita sebagai role model dalam kehidupan mereka berumah tangga pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi bulan tutup yang biasa kita nampak di hadapan saya ni ada majalah Al-Ustaz, muka ya, perlu ni muka pun tak ada pun ya. Ada buku-buku yang dibuat daripada company Telaga Biru dan Al-Azhar. InsyaAllah banyak manfaat dalam ini, dan insyaAllah kita boleh beli ada di luar sana. Dan tuan-tuan pernah dengar ayat dalam surah An-Nahl ayat 69 tentang namanya Al-Asal ataupun madu. Ya, jadi insyaAllah Alhamdulillah saya ada bawa di kanan dan saya pun sekali yang saya sebenarnya, tapi yang di Singapura ni saya yang bawa, yang mana Allah sebut antara ialah keluar daripada perut lebah itu minuman-minuman yang berbeza warnanya dan rasanya, dan ubat bagi penyakit manusia. Persoalan dia berapa ramai orang kita telah mencari alternatif. Orang kita main kata apa? Madu adalah rawatan alternatif. Salah. Tolong kata rawatan syifa Islam adalah rawatan alternatif. Salah. Al-Quran dan apa yang ada di dalam Quran itu bukan rawatan alternatif, itu rawatan yang paling utama sekali. Baru yang lain namanya rawatan alternatif. Orang barat berjaya bukan menjajah negara, bahkan menjajah minda kita. Kita balik yang asal jadi bukan asal. Jadi dalam perubatan Islam, madu adalah minuman yang paling baik bagi mereka yang ada persoalan kanser, persoalan jantung, persoalan darah tinggi, buah pinggang dan sebagainya. Tuan-tuan kena yakin bahawa ini ayat Allah SWT. Kita bawa daripada Yaman, yakni daripada import dari Yaman, ada terlemak Ma'arif Habib direct dengan ketua kabilah Ibnu Ali di Ma'arif di Yaman, dan kandungan gula sukrosa hanya 1.86 saja, dan glukosanya 33%. Nak lawan satu pinggan nasi itu dapat lagi. Dan better for diabetes. Orang kecil mana cukup bagus minum dia. Apa kata gila Ustaz, madu di dalam badan macam mana tak boleh kena makan badan. Tuan-tuan, itu Melayu punya mitos madu bawa macam mana kurma makan banyak tu. Tidak. Sebab Allah tak pernah bohong dalam Al-Quran. Kita tanya sendiri apa yang kita buat. Yang kedua ada habbatus sauda dan zaitun. Nabi seperti Bukhari, habbatus sauda dawa ulikul lidah. Ubat bagi segala penyakit ialah habbatus sauda. Persoalan berapa ramai rumahnya pakai minum istiqamah. Dan saya ini sendiri yang belum ada dapat ke sana. Berapa harga sana insya-Allah. Kalau dah habis, dah banyak, ada 19 botol sahaja yang setengah kilo. Harga tadi di belakang. Kalau dah habis boleh nama, insya-Allah nanti Tuan Ismail akan pergi, dia akan bawa balik ke sini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ada majalah saya tengok, jadikan majalah-majalah agama ini sebagai orang kata sinopsis dalam kehidupan kita rumah tangga. Letak di hadapan tetamu, bilik tetamu.
Jangan letak majalah macam cuba differentkan kita family, Muslim family dengan yang bukan Muslim punya family. Kita faham tak? InsyaAllah moga-moga dengan ada benda macam ni baik di jannati. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal sabirin, hamdan da'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوفق اللهم رابطتها وأدم منتهى واهدها سبلها واملأها يا الله بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامتع على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا هذا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan pengumuman pada 11